Pakcik, bukankah saya pernah menceritakan tentang kakak saya Mawar? Ya, iya. Pikiran saya tak dapat melupakan dia dari ingatan saya. Walaupun saya merasa senang tinggal di sini. Doakanlah supaya dia selamat. Satu hari nanti kau pergilah lihat dia. Tony Kasim, bintang filem dari Klang. Jika dilihat sekali imbas, pasti ramai orang menyangka wajah Tony Kasim mirip wajah artis Hollywood iaitu Tony Curtis. Tony Kasim atau nama sebenarnya Wan Abdul Rahman Wan Ahmad Tajuddin merupakan seorang pelakon filem Melayu klasik sekitar era 60-an. Anak kelahiran Kampung Raja Uda, Klang, Selangor ini dilahirkan pada tahun 1935. Beliau yang memakai gelaran nama Tony Kasim menyatakan bahawa nama ini telah diberikan oleh Cik Hamzah Hussain. Ternyata nama yang digunakan ini telah memberikannya kelebihan dalam industri perfilman dan mencipta nama di bawah produksi Katy Keris Film. Sebelum mencuburi bidang perfilman, Tony Kasim bekerja sebagai kerani di sebuah jabatan di Port Swettenham, Selangor. Selepas 6 bulan di jabatan itu, beliau telah bertukar kerja dan bekerja di kapal selama 8 bulan. Hinggakan pada suatu hari hatinya mula terdetik untuk pergi ke rumah saudaranya pengarah M. Amin, dan kebetulan pula M. Amin telah membawanya ke studio untuk menjalani screen test. Dengan harapan dan cita-cita yang setinggi gunung, beliau mula beraksi di depan lensa kamera. Pak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Beliau akhirnya berjaya dalam screen test tersebut. Beratus-ratus pemuda dari Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu yang telah mengambil bahagian dalam screen test untuk filem itu. Malah Tom Hodge iaitu pengusaha Katy Keris yang kebetulan melihat screen test yang dijalankan ketika itu sangat kagum dengan lakon yang telah ditonjolkannya. Beliau akhirnya diterima berlakon dalam filem arahan M. Amin iaitu Rumah Itu Dunia Aku pada tahun 1963. Perasaan gembira tidak dapat digambarkannya ketika terpilih dalam screen test itu dan kagum dengan sikap ramah yang ditunjukkan baik dari golongan bawahan hingga ke golongan atasan. Menurut Tony Kasim, cita-citanya akan menjadi seorang pelakon sudah lama, tetapi ketika itu belum ada peluang lagi. Dalam filem pertamanya, beliau telah diberikan peranan besar dengan memegang watak utama sebagai Husni di samping seniwati Ros Yatimah, Latifah Omar, Malik Selamat dan ramai lagi. Beliau memegang watak seorang pemuda yang berhati jujur di tengah-tengah keluarga, yang bertuhankan wang ringgit dan darjat keturunan. Selepas filem itu, beliau terus ditawarkan berlakon dalam filem Kalong Kenangan, Wan Perkasa dan banyak lagi. Di antara filem-filem terkenal lakonannya sepanjang terlibat dalam bidang itu seperti filem Muda Mudi, Keran Berdarah, Jiran Sekampung dan Anak Darah. Lebih baik kau jangan jadikan dia mata air kau. Ayah tak setuju. Kenapa, Ayah? Pakaiannya terlalu seksi-seksi. Ayah suka tak dengan part ini? Jangan kau timbulkan soal kereta itu lagi. Jadi, bila Ayah nak berikan keretasan? Tengok dalam 2-3 bulan ni. Kalau kelakuan kau baik, Ayah akan beli. Terima kasih, Ayah. Sekarang, biar Hasan pergi dulu. Menceritakan kembali pengalamannya dalam bidang lakonan itu, suatu ketika dahulu pernah beliau ditanya oleh pihak wartawan
Adakah pelakon-pelakon baru tidak begitu bersungguh-sungguh ketika membentuk sebuah lakonan? Beliau menjawab, baginya beliau tidak bersikap demikian. Malah tiap detik yang saya berusaha mendalami pengetahuan dalam bidang lakonan. Saya tidak marah kalau orang lain mengkritik lakonan saya. Malah saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika tidak menjadi, saya akan cuba berkali-kali hingga pengarah puas hati. Begitulah sikap dan ketekunan seorang pelakon yang ingin berjaya dan perlu dicontohi. Selepas bersara dari dunia lakonan, Tony Kasim banyak menyertai kegiatan sukarela dan kebajikan. Beliau juga pernah bekerja sebagai jurulatih Akademi Laut Malaysia alam sekitar tahun 1980-an dan amat mahir dalam ilmu pelayaran. Pada 12 Ogos 2007, Tony Kasim telah meninggal dunia di usia 72 tahun. Allahyarham telah kembali ke rahmatullah ketika sedang solat tahajud kira-kira jam 1 pagi dalam keadaan sujud di rumahnya. Satu pengakhiran yang indah. Allahyarham yang sebelum ini pernah berkahwin sebanyak 3 kali, meninggalkan 7 orang anak, iaitu 2 daripadanya hasil perkahwinan isteri pertama, 4 daripada isteri kedua dan 1 anak daripada isteri ketiga. Salah seorang anaknya yang mengikuti jejak langkahnya dalam bidang seni dikenali sebagai LG dan pernah merakamkan album dengan Polygram serta pernah memasuki pertandingan kilauan emas 2015. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pandamar, Pelabuhan Kelang kira-kira pukul 12.30 hari. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh beliau dan ditempatkan di kalangan para solehin. Al-Fatihah.